Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Sekalung apresiasi buat Puan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, warga pendidik yang saya hormati, seterusnya para hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Apabila sejarah berbicara, kita mendengar. Apabila sejarah memberi amaran, kita belajar. Namun, apabila sejarah mula dilupakan, di situlah sesebuah bangsa mula kehilangan arah. Hadirin yang saya hormati, negara ini tidak hanya dibina dengan batu, bata dan besi wajah, tetapi negara ini dibina dengan air mata perjuangan, darah pengorbanan dan semangat perpaduan yang diwariskan daripada generasi kepada generasi berikutnya. Namun, sebesar mana pun sebuah batera, ia mampu karam apabila nakodanya alpa. Seteguh mana pun sebuah pohon, ia pasti tumbang apabila akarnya dibiarkan reput. Begitulah hakikat sebuah negara. Kejayaan mampu dicapai, kekayaan mampu diraih. Tetapi, tanpa perpaduan, segala kemegahan hanyalah menunggu detik untuk runtuh. Lalu, apakah akar yang selama ini mengukuhkan Puan Malaysia? Apakah kompas yang membimbing negara berbilang kaum terus melangkah dalam kedamaian? Jawapannya terukir indah pada 5 prinsip yang bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi amanah yang wajib terpahat dalam sanubari setiap warga negara. Maka, dengan penuh rasa tanggungjawab dan kecintaan terhadap tanah air, saya berdiri di pentas ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara, Jiwa Perpaduan. Hadirin yang saya hormati, tanggal 13 Mei 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara. Perpecahan yang berlaku ketika itu menjadi pengajaran yang amat mahal nilainya. Daripada luka itu, lahirlah rukun negara pada tahun 1970 sebagai kompas yang membimbing negara menuju perpaduan dan keharmonian. Namun, setelah lebih 5 dekad berlalu, izinkan saya bertanya, masihkah rukun negara hidup dalam jiwa kita atau sekadar baik-baik kata yang diucapkan tanpa penghayatan? Hadirin yang saya hormati, prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita bahawa setiap manusia mempunyai pegangan moral yang menjadi benteng kepada kejahatan. Individu yang takut pada Tuhan akan menjauhi rasuah, penindasan, kebencian dan rasuah. Masyarakat yang menjunjung nilai ketuhanan dapat melahirkan masyarakat yang saling menghormati walaupun beza agama dan kepercayaan. Inilah asas kepada keamanan yang sebenar. Prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara mengingatkan kita bahawa cinta akan tanah air bukan sekadar di bibir, tetapi dibuktikan melalui tindakan. Patriotisme bukan sekadar mengibarkan jala gemilang ketika bulan kemerdekaan, malah menjaga nama baik negara, mematuhi undang-undang dan mempertahankan perpaduan daripada sebarang ancaman. Hadirin yang beriman, prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang menjadi benteng keadilan negara. Tiada siapa yang boleh meletakkan dirinya lebih tinggi berbanding undang-undang. Apabila undang-undang ditegakkan tanpa memilih darjat, bangsa atau agama, barulah rakyat akan terus yakin terhadap sistem negara. Malangnya, kini kita berhadapan dengan ancaman yang jauh lebih halus. Jika dahulu negara kita diancam melalui senjata, kini perpaduan diancam melalui hujung jari. Fitnah, berita palsu, ucapan kebencian dan penghinaan terhadap kaum tersebar dengan begitu luas. Dengan hanya satu pengurusan yang tidak bertanggungjawab, api pemusuhan mampu dinyalakan. Persoalannya, adakah teknologi yang bersalah? Sudah tentu tidak. Yang salahnya ialah manusia yang gagal mengawal akhlak dan nilai dirinya. Sebab itulah prinsip kelima merupakan kesopanan dan kesusilaan menjadi awal penting dalam era digital ini. Kesopanan bukan sekadar menjaga tutur kata ketika bersemuka, tetapi ketika menulis komentar, memberi pandangan dan berinteraksi di alam maya. Ingatlah, kata-kata boleh membina sebuah bangsa, tapi kata-kata juga boleh meruntuhkan sebuah bangsa. Bak kata pepatah, kerana mulut
badan binasa. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita sering digelar sebagai pewaris negara. Namun, gelaran itu tidak membawa makna sekiranya kita gagal untuk mewarisi nilai yang menjadi asas kepada pembangunan negara ini. Jangan biarkan rukun negara hanya menjadi teks dalam buku sejarah atau lafaz yang hilang selepas tamatnya perhimpunan. Ingatlah, perpaduan lahir bukan kerana kita memiliki warna kulit yang sama, bahasa yang sama atau budaya yang sama. Tapi perpaduan lahir apabila kita memilih untuk saling menghormati walaupun berbeza. Hadirin sekalian, sejarah telah membuktikan bahawa sesebuah negara boleh musnah bukan kerana kekurangan harta, tapi hilangnya perpaduan. Bangunan yang tinggi boleh dibina semula, jalan raya yang rosak boleh diperbaiki. Namun, apabila kepercayaan sesama rakyat mula retak, proses memulihkannya memerlukan masa yang amat panjang. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup, bukan sebagai slogan. Jadikan 5 prinsipnya sebagai panduan hidup yang menerangi masa depan bangsa Malaysia menuju masa depan yang lebih gemilang. Rukun negara dihayati, perpaduan diperkukuh. Perpaduan diperkukuh, Malaysia terus ukuh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.